mau buat. Nah, dia ada tolong kira, oke, it is very good, oke, ini betul, tidak masalah, tidak masalah. So, komponen mengufuk itu ialah yang ke arah sana untuk menggerakkan mesin rumput ke depan. Oke, well done, bagus, bagus. Oke, ini pun betul. Oke, untuk memberi dia menekan, sebab ini komponen menegak ini dia ke bawah. So, otomatis dia untuk menekan ataupun supaya dia punya kesan mesin rumput itu dapat memotong rumput dengan lebih berkesan, maka perlu daya yang ke bawah juga. Oke, so well done, well done. Well done. So, siapa yang buat kerja rumah ini sangat bagus. Nama dia ialah siapa nih? Nantilah saya kasih tahu lah, saya pun lupa-lupa. Tapi dia buat dengan bagus. The rest pun bila kami tengok memang bagus juga. Tapi the rest itu jawabannya betul. Cuma dia lambat hantar lah. Saya harap tidak lambat sudah hantar. Oke? Any question guys before we proceed to next chapter? Ada apa-apa soalan? Tidak soalan? Ada? Oke. Sekarang saya persilakan Madam Rama untuk ajar kita keseimbangan daya. Oke, thank you semua. Oke, Madam. Oke, semua buka buku teks. Tajuk keseimbangan daya. Boleh nampak? Nampak nggak tuh? Tidak. Sabar. Saya baru belajar dengan sejimi tadi. Share kaji, share kan? Sekejap. Oke. Apa yang kamu nampak? Tidak lagi. Tidak, belum ada. Belum ada, Madam. Oke, nampak tuh orang daya menari? Ada sudah. Nampak sudah? Macam-macam. Oke. Semua sudah sedia dengan kertas. Make sure kamu ada kertas, pensel, pembaris. Sebaiknya ada protektor sebab kita mau ukur sudut. Semua ada? Sebab untuk topik kita hari ini, kita lebih kepada melukis daya. Oke, Madam. Semua ada? InsyaAllah. Oke. Coba kamu on kamera supaya nampak kamu melukis. Astaga. Astaga. Apa yang mau astaga? Sekejap, saya mau antar kehadiran dulu dengan grup parents kamu nih. Oke, kehadiran kelas fisik. Oke, sebelumnya kita sudah belajar apa itu paduan daya, apa itu leraian daya, betul? So, sekarang kita mau belajar pula berkenaan dengan keseimbangan daya. Oke, bila kamu tengok penari ini, bagaimana dia boleh menari dengan keadaan dia tu boleh stabil begitulah, dia tidak terjatuh. Kenapa? Sebab ada daya-daya yang bertindak ke atasnya. Siapa boleh nyatakan pada saya apa daya-daya yang bertindak ke atas penari ini? Daya graviti. Berat. Oke, daya graviti. Lagi? Daya seimbang berat. kalau satu daya aja. Berat. Daya graviti tidak sama? Daya normal. Daya tindak balas normal ataupun normal reaction. So, boleh kamu lukiskan arah daya dia? Cuma nama tunjuk kamu lukis. Ya, penting satu ke bawah atau ke atas lah. Pandai. So, daya-dayanya adalah gravity dia ke bawah. Okay. Normal reaction ke atas. So, bila dia imbalance ataupun keseimbangan daya, nilai-nilai daya ini adalah sama. Sama. Tapi arah yang bertentangan. So, dia punya paduan daya is di tengah. Zero. Dia tidak bergerak. Zero ataupun sifar. So, maksudnya dia berada dalam keseimbangan. Okay? Sebelum ini kita sudah tengok keseimbangan daya bila kecitan, sifar, daya paduan pun sifar. Tapi sebelum ini kita tengok dua daya aja kan?
Hari ini kita mau tengok lebih daripada 2 daya. Oleh sebab itu, saya mau kamu buka mata kamu besar-besar. Oh sebelum tu, ni lagi pas hubungan ni. Ini pun, inilah yang tadi. So ada 2 daya yang bertindak, berat ke bawah dan daya tidak balas normal ataupun normal reaction dia ke atas, nilainya adalah sama. So daya paduannya bernilai sifar. Jadi Zero. pas bunga tu akan statik di situlah kan, kecuali ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Contohlah kan si Bruno pergi tolak. So itu adalah external force. Siapa? Terlanggar. Ayalah terlanggar. Terlampau besar. Atau dia mengambil tu bunga. Untuk siapa tu? Untuk kaca. Bukan untuk sian. Dan gitu. Siapa? Si Okey, sekarang ini yang saya mau tunjuk ni. Apabila tiga daya. Saya sudah keconteng pula. Sekarang 3 daya. Jadi kalau konsep 3 daya pun sama juga. So arahnya adalah bertentangan each other, tapi dia mempunyai nilai yang akan melengkapi. So objek ataupun lampu ini berada dalam keadaan seimbang. Kalau kamu nampak lampu ini digantungkan oleh 2 tali. Gantungkan lampu ini. Okay, ini tali 1 pula. Ini tali yang kedua. Kamu nampak ke tu? Saya conteng sana. Apa? Nampak. 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 Jadi yang ke bawah ini bukan tali ya. Ini yang ke bawah ini adalah apa? Berat lampu. So sekarang di sini ada 3 daya. Jadi macam mana mau selesaikan masalah bagi keseimbangan daya yang melibatkan 3 daya? Kamu rasa macam mana? Siapa tahu kita guna kaedah apa? Segitiga daya. Hah? Segitiga daya kan? Iya, bijak. Siapa tuh? Kayak Bruno. Zarul madam. ajab. Zarul. Apa tuh suara perempuan jadi dengar? Kami buat Pakai voice changer. Minta kunci lagi pakai voice changer. Okey, so untuk ini saya mau kamu pegang pensel dan pembaris kita melukis. Betul lah tadi tu, segitiga daya. Maksudnya kamu kena gabungkan 3 daya ini menjadi satu segitiga. Boleh? Macam mana mau jadikan 3 daya ini dalam bentuk satu segitiga? Buat garisan. Bergarisan memanglah buat garisan. Pilih warna apa ya? Hijau lah. Okey, sebenarnya ketiga daya ni dia punya arah dia adalah pada semua titik. Okey, contoh yang ini kamu boleh tarik mana-mana. Okey, dan lukiskan. Satu lagi untuk yang P. P ni kan? So dia di sini. Okey, nampak? Sekarang kamu nampak? Okey, so now yang T ini sekarang di mana? Di tengah. Itu. Sebab dia adalah satu komponen yang sama. Kalau kamu ambil pembaris, ini komponen yang sama untuk T ya? Ya. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, and then yang ini pula tadi, P ini kita boleh bawa ke sini. So ini adalah komponen yang sama untuk P. Faham? Paham. Kalau kamu mau bawa ke sini pun boleh. So, sekarang ini adalah ini adalah P. Jadi make sure untuk arah anak panah, tengok arah anak panah ni, dia adalah sehala. Nampak dia sehala kan? Cuba kamu lukis sendiri. Ya Allah. Lukis. Ya Allah, ya Allah. Tak mati pun melukis tu segitiga. Sabar, madam. Boleh lukis? Jadi ini berapa lah ni? 5,
This is false. This is. So ini kita tahu boleh guna kaedah theorem. Pythagoras. Pythagoras. So paham sudah? Bagaimana melukiskan segitiga? Hasilkan segitiga daripada tiga daya. Tiga daya. Paham. Tiga daya yang bertindak. Sebabkan kamu paham, lepas tu kamu yang kena lukis. Gua acap. Kenapa lagi saya cap tu? Guna. Begini. So hasilnya begini tadi. Okay, seperti yang di dalam buku teks kamu. Okay, kita tengok aktiviti 1.6. Inilah dia. So sekarang saya bagi kamu masa untuk buat yang ini dulu, lukis yang ini. Semua ada buku teks bahkan? Sudah ambil kan buku teks? Ada. Ada, madam. DLP kan, Cap? DLP je aku. Lukis sekarang. Ay, kenapa nak on camera? On camera kamu? Astaga. On je dah. Kasih on camera, nak mau muka, mau tengok kamu lukis segitiga. Kemana ni? Untuk gambar aja. Kita balikin bro. Nah, untuk ini kamu mesti lukis segitiga dulu. Mana Bruno? Ini yang tadi, madam, yang tadi. Yang lain tu mana? Tengok. So untuk ini dia ada tiga daya yang bertindak, iaitu berat kotak, tindak balas normal dan daya geseran. Aish mana? Lukisan kamu. Cap. Ni lah. Okay. Alhamdulillah. Okay, satu tips lagi untuk tindak balas normal ini. Yang mana tindak balas normal ini sifat dia sentiasa berserenjang dengan permukaan untuk tidak balas normal. Maksudnya kalau sengit, dia pun akan jadi 90 darjah lah dengan permukaan. Boleh faham? Boleh. Lagi tengok yang lain lagi. Mana? Nana. Buka. Zarul. Mana lukisan Raman. kau? Mana? Raman, mana si Raman? Yang mana satu ni Nana? Mungkin di bawah kan? Nina yang dua di bawah. Okay, F. Okay, make sure dia punya arah adalah sehala. Betul? Betul. Sehala kan? Okay, arahnya mesti sehala. Ya, mari kita tengok. Adam dulu nih. Mana? Pembaris. Oke, jadi di mana yang kamu suka di sini? So F ini kita bawa ke sini. Tuh, W. Nggak cukup panjang pula tuh F. Alright, so ini W, ini adalah F. So arahnya untuk tiga arah itu adalah sehala. Oke? So di mana kakak ada kedudukan sudut theta? Madam, kalau begini, madam. Kejap, nak nampak. Mana? Oke, jadi sudut kamu di mana? Tengah. R ini. Enggak, sudut theta. Boleh. Betul. Yang lain mana? Dan kamu shock sendiri saja daripada salah.
Aman. Hai Nikril. Ada pula si Nikril. Oke, lain kau Nikril. Itu siapa tuh, Kals? Oke. Oke, betul. So, untuk yang raja yang pertama nih semua boleh lukis kan? Paham sudah kan? Paham. Boleh paham? Oke, good. Masa diajar kamu paham kan? Coba buat kerja nanti. Buat latihan, pening. Alright. Dia punya sudut. Sudut kita adalah di sini. Oke, yang ini pula macam mana? Siapa boleh lukis? Aman. Rajah yang kedua. Frame digantung. Mikail. Tengok. Naik. Ahmed. Macam mana nih? Macam mana? Oh, dia jadi Macam mana tuh yang frame digantung 2 tali dan berat akan sentiasa ke bawah. Berat frame. Tengok lukisan kamu. Tengok Nana, mana lukisan kau? Kemudian begini kah? Ting. Oke, berat ke bawah T. Oke. Sebaiknya kamu lukis tu anak panah di tengah-tengah baru nampak. Lepas tu labelkan mana T, mana W. Oke, ngam Nana. Oke, Madam. Bruno, mana kau punya Bruno? Selain pacar. ini W Hah? ke T. Satu lagi T mana? Oh, perlu ada doa pula. Ya, mesti dua-dua T. Mana boleh satu T je? Macam payung nggak lupa dia Madam? Macam payung. Macam payung. Cap, mana lukisan kau? Nampak ke tuh? Dalam siapa? Lain tahu lukisan si Bruno nih. Itu sama si Acap. Macam payung Madam, macam payung. Macam payung. Tidak, salah. Coba tunjuk lukisan kau Nana tadi. Aduh, Mana Cap apa nih, Nana? Cap? Ya, Yang bagus. lain mana? Dan si Bruno dengan Acap sama si Nana jadi kelasnya tahu. Mana satu tuh? Mana Jo? Bukan yang itu Nana, yang sebelah. Ini, yang ini. Bukan, sebelah lagi. Tuh. Itu. 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 Begitu. Gitu. Sama lah tuh, Madam. Sama kan? Nah, begini. Nah. Kasih bengkok tadi. Oh, begitu. Kalau begitu betul lah. Itulah. Itu kok tadi kau tunjuk? Tadi kau tunjuk lain. Begini tadi. Tapi Dia tunjuk cempayung tadi nih. Dia menegak dan Jadi melintang. melintang. Beratnya mana? Berat dia mana? Kamu paham ke tidak nih? Yang ini susah sedikit, Madam. Malah pula susah. Sebab tu kena ada protektor untuk lukis sudut. Apa medium? Apa dia? Medium Tidak sama nampak. nggak nampak apa-apa medium. Oh, memanglah. Nih. Macam mana? Jauh. Oke, baris. Ke berat dia ke bawah. Sabar. Oh. Lepas tu ini lagi, ini kan sudut dia lebih kurang 23. Sebab tu saya suruh kamu sediakan protektor tadi untuk ukur sudut. Begitu. Tapi yang ekor-ekor yang lebih-lebih ni nanti kamu padam lah.
Oh, oke. Jadi ini adalah dia punya berat ke bawah dan ini adalah T yang satu lagi. Oke. Paham? Paham. Nampak? Oke, betul. Tadi Paham, madam. Paham, madam. ini pun adalah alfa. Mau bawa semua ada tuh kan madam pindah-pindah ya. Apa dia cap? Semua garisan tuh yang Boleh tak? dipindahkan buat Boleh. untuk segitiga tuh. Iya, kamu kasih pindah aja nih garisan. Cuma pastikan Oh, sudut oke, dia oke. mesti sama. Sama. Nah, ini sudutnya lebih kurang 23, 22, 23 derajat. Nah, ini pun mesti sudut yang sama juga. Oke. Oke? Oke. Oke. Senang kan? Ya. Senang. Keren. Oke, yang ketiga. Ush. Nah, ini lagi. Yang ketiga. Kapal bergerak dengan laju seragam. Lepas tu kapal tu ditarik Ini saya tahu. oleh bot. Ada 2 bot kecil yang menarik ke kapal. Macam tadi jugalah, tarik to R. Ini dia punya anu apa ni? Nah, ini macam mana kamu mau satukan dia di sini? Tarik RPU dong. Tengok lukisan kamu. Macam mana? Abang, madam. Ini biasanya kita akan gunakan kaedah segi 4 selari nih untuk selesaikan masalah ni. Salah. Kamu sudah dapat lukis? Cap, mana? Sabar madam. Laju, Cap, laju. Aikal Hakimi. Ini kan, madam. Sudah? T? Kenapa T? T bukan di sana. Oh ya, T. R-nya mana R? R itu ada di belakang sini. Hai, Gini lah madam. tidak boleh berekor-ekor begitu. Bruno, dia mesti satu segitiga. Ini pun segitiga nih kan. Dia mesti satu segitiga. Ini acak. Gini lah madam. Macam piramid. Mana Cap? Ini madam, ada 2 segitiga. Emet. Mana boleh 2 segitiga? Buang Nah, jangan kasih ekor-ekor, nggak mau. Kita tinggal Nana. 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 Oke, Nana. Iya, betul Nana. Bagi tepukan. Nah, tengok tuh lukisan Nana. Kok bisa? Nah, begitu. Macam lain bunyi itu Rahman. Man. Macam Man. lukisan Nana tuh. Sudah. Sudah. Iya, ini macam kelas bersama Acap, Bruno dan Nana aja. Yang lain ini tidak tahu mana. Paham ketiga tidak tahu. Ada juga. Ini buat dalam diam. Ada. diam. Mana lukisan kamu? diam. Syakib? Rahman, Sampai. Arif, oke. Nah, betul lah, madam. Kayak ini. Jadi, ambil pembaris. Kok bisa? Sini dia. Warna pelangi lah. Alah, tak berapa nampak. Kuning lah. Oke, so ini adalah untuk T yang satu. Lagi R. So ini adalah R. Oh, oke. Nampak R lagi di sana. Dia ikut dia punya arah. Nah, paham sudah? Dia ikut tuh yang Dia yang penting dia ikut arah kan madam. pokoknya. Nah, begitu, Bang. Oh. Paham Oke, tidak? dapat. Dia ikut yang Dapat. melintang banyak. Nggak mau ada ekor-ekor. Kasih sambung dia ikut.
Dia punya arah. Dia segitiga aja lah tuh kan. Begini. Segitiga tanpa ekor. Nah, R, I, T. Paham? Paham. Jelas? Senang kan? Senang. Yang lain itu komen. Paham ke tidak? Komen. Paham, madam. Paham, madam. Paham. Paham. Yang penting Senang, dia madam. punya arah titik sehaluan. Easy. Nah, kalau ada soalan tanya si Acap, dia mahir sudah. Itulah kawaii. Time nih. Oke, saya mau sebenarnya lukis ah. Saya mau lukis. Saya bagi masa 2 minit untuk kamu lukis 3 nih. Activity 1.6. Nggak mau sekadar paham. Saya mau kamu lukis sendiri. Lukis sendiri di buku nota. Kamu ada buku nota kah? Boleh, mentang-mentang kelas PDPR buku nota pun nggak ada ya? Iya, paham. Saya mau kamu lukis ah. Lukis di dalam buku. Untuk 3 nih, 3. Oke, sebelum kita pergi kepada mengira, sebab kalau kamu tidak tahu melukis segitiga daya yang bertindak itu, macam mana kamu mau kira? Oke? 5 menit. 5 menit, 2 menit aja. Kenapa kok Irfan? Macam ramai lah yang dah hadir, kenapa 84 je? Saya nak pakai madam. Hujan. Kalau saya sejini 81 orang enggak? Yang hadir nih, mana yang lain? Ada yang lain enggak bagus tuh, madam. Tajuk ni penting untuk kamu selesaikan masalah keseimbangan daya. Okey, aktiviti ini kita tidak dapat jalankan sebab kita tidak ada kit meja daya vektor. Tapi kalau kamu mau juga tengok, boleh imbas di sini. Dia akan tunjuk macam mana jalankan aktiviti ini ya. Okey, nanti kita pergi kepada menyelesaikan masalah. Semua boleh? Okey. Boleh, madam. Oke, madam. Boleh sambung? Ada yang mau terkencing? Boleh, madam. Ada yang pergi tandas kah? Sambung. Acap. Andresius. Mikael tadi mau pindah situ. Sudah, Cikgu, sudah. Sudah, madam. Dah? Okey. Okey, ini yang lebih complicated ah. Kalau tadi kita cuma lukis segitiga, sekarang kita perlu kira. Jadi masih ingat lagi kamu kena ada pengetahuan trigonometri. Okey, sama ada kita menggunakan cos ataupun sin. Ya, apa tu? Okay, ini contoh satu. Kita menunjukkan lampu yang digantung dengan 2 utas tali, iaitu tegangan T bersamaan dengan 8 Newton pada sudut 60 darjah dan satu lagi tali P pada arah yang horizontal. So daya-daya yang bertindak ke atas tali lampu ada 3, iaitu T, P dan W. So bila kamu dapat soalan macam ni, langkah pertama yang kamu perlu buat apa? Segitiga. Ya, pandai. Lukiskan segitiga. Coba lukis dulu segitiga.
Mana kertas aku hilang. Okey, kaedah yang pertama iaitu leraian daya. Seperti yang kita tahu, tajuk leraian daya sebelum ini, tegangan tali boleh dileraikan kepada komponen Tx dan Ty seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. So Tx dan Ty. Okey, kebiasaannya X memang pada paksi, Y yang secara horizontal ataupun mengufuk. Lepas tu Ty adalah pada paksi sepanjang paksi X yang bersamaan juga dengan W. Okey, so dia adalah pada yang vertical component. Okey? Okey, yang itu kamu faham? Faham. Siapa yang dah faham? Saya, madam. Acap tu. Apa yang kau dah faham? Cak ulang balik, madam. Yang ini bah leraian daya. Leraian daya untuk T sahaja dulu. T dulu. T. Buat segitiga je ni, madam. Okey, imbas balik tajuk leraian daya. Ingat lagi leraian daya tadi, baru tadi segi ni ajar. Oh, stop. Ini komponen X. So ini adalah Tx. So atas dia Ty. Ini Ty. Dah nampak pula ni. Warna kuning. Okey. Faham sudah? Faham. Faham sudah kan? Okey, jadi daripada kaedah itu, ini kaedah yang pertama, kaedah leraian daya. So daripada situ kamu boleh kira menggunakan cos ataupun sin. Jadi untuk Tx kita guna apa? Tx disebabkan cos. itu adalah apparent dengan sudut kan, so that is a cos. Tulis sana macam mana kamu mau tulis? T walaupun di buku teks kamu tu ada juga penerangan, saya mau kamu tulis juga lah supaya kamu faham. So Tx is equal to 8 cos 60. ya, apa dia hypotenuse di sini? T, yaitu bersamaan dengan 8. Dan itu adalah hypotenuse. So Tx is T cos 60. Betul? Betul? Paham? Paham. Jadi masukkanlah nilai T. T adalah 8 Newton cos 60. 8. Ini jawapan yang saya dapat. Cos 60 tekan kalkulator. Jawapannya 4. 4N. 4 Newton. Mesti ada unitnya. 4 Newton. Faham? Tulis sana faham? Faham cikgu? Faham, madam. Faham, madam. Macam mana saya membuat dua Faham, screen ya? Kasihan Uzala kan? Faham. Saya pun tak tahu. Paham. Nur Hadira, paham. Ayuni, Madam, Arif, Azim, Salim. Faham. Okey, paham. Okey, itu untuk yang Tx. Kalau Ty? Kalau Ty pula? Komponen menegak. Mau menendap pakai Dia adalah? sin. Sin. Lukis di sini. Ngapain lagi saya lukis bah? Saya pergi di sini. Di sini adalah sin. Paham kan kenapa sin? Paham. Sebab dia Sekarang ini sudut 60 degree ini dia berada di sini kan? ya. So di sini 60 darjah.
Kenapa terlampau tebal dia punya pen ni? Begitu. So dia adalah sin 60. Okey, boleh faham yang itu? Jadi sekarang Px ini, komponen Px ini adalah bersamaan dengan P. Jadi maksudnya daya P adalah bersamaan dengan 4 Newton lah. Ya. Manakala Ty ini adalah sama dengan komponen W. berat. So maknanya berat dia adalah bersamaan dengan, cuba kira, Ty sama dengan T sin 60. So kamu dapat di situ, tekan kalkulator 6.9. Tuh. Tu kalkulator kau 6.9 tu acap. Ya, madam. Betul lah madam, 6.93. Pas bundar. Bundar. Nah, betul lah. Yang itu faham kan? Kaedah yang pertama sebelum saya pergi ke kaedah yang kedua. Paham. Senang. Senang kan? Ya. Senang. Okey, kita pergi kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua yang baru kita belajar tadi iaitu lukis segitiga. Jadi kamu akan dapat segitiga begini. Tadi saya buat lagi macam tadi supaya kamu ingat macam mana melukis segitiga. Satu sini. Sama ada kamu tulis di ini, saya lukis di atas, ini dia lukis di bawah, sama juga. Pandai lari-lari nih pembaris. Kenapa dah kuat saya dah keluar? Ayah dah keluar ke pen. Kayak di sini. Iya, itu masalah lain. Okey. So paham kan kenapa segitiga dia jadi begini? Balik. So ini adalah T, ini adalah P. lalu TP. TP. Kan? Paham kan? Ya. Paham madam. Pandai. Alhamdulillah. Inilah dia. W, okey, kena ingatlah W sentiasa vertikal ataupun tegak ke Bawah. Arah ke bawah. Sebab dia beban. Okey. Lepas tu komponen P dia adalah horizontal seperti tengok dalam lukisan yang asal, dan T itu adalah arah ke, saya ingat, ke atas pada sudut 60 darjah. So daripada sini kita boleh selesaikan menggunakan, disebabkan dia adalah bersudut tegak. So boleh terus guna kaedah. Kaedah apa? Pythagoras. Teorem Pythagoras. Itu kan betul. Dapat juga jawapan yang sama. Cuma di sini kamu dapat 7 Newton. Kalau kaedah leraian daya tadi dia lebih lebih jitu lagi lah kan, sebab tadi leraian daya dia dapat 6.93. Ya. Okey, jadi kedua-dua kaedah ni kamu boleh guna. Kamu rasa mana yang lebih senang kamu faham, kamu guna yang itu. Tapi kalau pada saya yang lagi mudah, kamu faham adalah mungkin yang segitiga kan?
Ya kah? Kaidah leraian daya. Siapa suka leraian daya? Saya. Saya. Siapa Dua-dua yang sih suka suka madam. kaidah leraian daya? So kamu boleh guna kaidah leraian daya ataupun kalau kamu lebih mudah gunakan kaidah segitiga berskala, boleh guna kaidah segitiga berskala. Kalau dia bagi skala, tidak. Kalau ada maklumatnya cukup. Kalau ada maklumatnya, buat yang senang lah. Kan? Gitu aja. Ya. Ya. Kecalan. Ini senang. Kamu boleh guna kaedah teorem Pythagoras terus sebab dia bersudut tegak. Kalau dia tidak bersudut tegak macam mana? Sebab itu kamu perlukan protektor untuk ukur sudut dan gambar raja kamu tu mesti betul-betul ikut skala. Okey, contohnya macam yang ini ya. Apa maksud skala 1 cm? Kenapa dia loading ni? 1 cm bersamaan 2 Newton. So dia punya skala dengan 4 cm. Ya, contohnya kalau 8 Newton ni, jadi pada pembaris kamu 8 Newton mesti bersamaan dengan 4 cm. 4 cm. Exactly kena 4 cm. Ya. Okay? And then ini sudut ini pun mesti betul-betul 60 degree. Yang ini kamu lukis lurus 90 degree. Macam mana mau buat 60 degree? Saya pun tak pandai. 60 darjah. Okey, 60 darjah. Okey, di sini pula disebabkan dia kosong darjah. Okey, kosong darjah. Dilukis. Lukis. So, ukur dengan pembaris, boleh terus dapat jawapan. Yang penting lukisan kamu mesti betul-betul tepat ikut skala. Okey, boleh faham? Faham ke tidak? Paham madam. Paham juga. Okey. Paham. Faham. Paham madam. Sebelum kita pergi contoh 2. Paham. Okay, good. Okay, kita proceed kepada contoh 2. Contoh 2. Yang ini tadi. Satu kotak. Lukiskan gambar raja jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak W, daya tindak balas normal dan daya geseran. Okey, kotak ni akan cuba kotak dengan berada dalam keadaan pegun. Okey, apa yang menyebabkan kotak ni boleh berada pegun? Pada satah yang condong. Daya-daya lah kan? Cuba daya yang bertindak ke atasnya. Ini dia. Ada 3 daya. Nampak kan? R ini dia sentiasa berserenjang dengan satah. Permukaan. Ataupun permukaan. So this is R. W sentiasa vertical ataupun menegak ke bawah. Dan FR ni adalah dia punya frictional force ataupun daya geseran. Okay, jadi macam mana? So langkah pertama, we have to draw the triangle. Berskala. Dia ada bagi nilai. Dia bagi sudut 40 darjah je. Okay, kalau kamu tengok di buku teks itu dia bagi dia buat kaedah ada 2 langkah.
Yang berskala ataupun yang guna kaedah sin cos. Okey, cuba kamu kita buat yang berskala lah, saya rasa lagi mudah. Skala dia 1 cm 10 Newton. Kita tak tahu nilai. 10 Newton. cm 10 jadi 5 cm. Okey, mula-mula kamu lukiskan dulu satu garisan sepanjang garisan menegak 5 cm. Nah, cuba lukis. Lima cm. Sudah? Sudah. Okey, lepas tu ambil sudut, ambil jangka sudut, ukur 40 darjah. 40 darjah. Macam tu. 40 darjah, gariskan. Lebih-lebih pun tak apa. Di sini, begini. 40 darjah. Sudah lukis? Sudah. Okey. Okey, seterusnya lukis Kasih sambung. dia bersudut juga, ya sambungkan. Situ sepatutnya bersudut tegak ni. Tegak tadi. Sapinya tegak. Yang ini bersudut tegak. Ini bersudut tegak. Sambung jadi bucu. Salah. Okey. Okey, dan akhirnya kamu dapat segitiga berskala. Cuba banding balik dengan gambar raja tadi, sama kan? W arah ke bawah. F ke atas. Ya, ini W. Ini R. Itu F. Dan FR. So, tiga-tiga daya ini sudah bersatu dalam satu segi Tiga. Yang so, jadi bila apa dia? Ada soalan? Tidak yuk. Oh, baca. Okey, so sekiranya skala lukisan kamu tu betul, bila kamu boleh terus dapatkan nilai R berdasarkan dengan mengukur panjang R. Guna pembaris, ukur berapa panjang R. Siapa yang lukis dengan skala yang betul tu? Cuba ukur. Kamu dapat berapa panjang R? Saya tahu mana agaknya. Suruh lukis dengan skala. Dah ada pembaris? Astaga. Saya ada pembaris. Tidak berarti. So bila kamu lukis dengan betul, kamu akan dapat panjang dia itu adalah 3.8 cm. So dalam dengan skalanya 10 Newton, dapatlah 38 Newton. Jadi. Kenapa? Lepas ni kamu buat latihan. Alhamdulillah dah. Laman. Apa tuh? Lepas tu FR pun siapa ukur berapa panjang FR? Okay? FR. Kalau lukisan kamu betul, kamu akan dapat panjang FR tu adalah 3.2 cm. Oh,
Sedikit lagi betul. Sedikit lagi. Protector Bang Adam. Block shot gitu. Nah, saya punya 3 poin Protector. Baru kena untuk belajar fisik kamu kena sentiasa ada protector. Betul. Sampai SPM kau belajar. Okey, tapi ada satu lagi kaedah. Kalau kamu tidak suka kaedah yang ini, kita tengok kaedah yang seterusnya. Macam biasalah kita gunakan trigonometry. Metri. Metri. Trigonometry. Ini buka mata kamu besar-besar, buka telinga, buka mata, buka kamu punya minda. Macam mana boleh dapat W cos 40, W sin 40? Ano? Yep. Okey, satu perkara kamu kena ingat W akan sentiasa menegak ke bawah. Jadi mana dia punya komponen W? Ke bawah. Ke bawah sini. Saya lukis baru kamu Berenang. Supaya kamu nampak sikit macam mana dia dapat cos dengan sin. Okay, ini adalah W. Okay, this is R. Ini untuk R ya. Okay. Yang mana R ini bersamaan juga dengan W cos. Dan F ini coba ke sini lah. Sudut tegak. Di mana sudut 40 darjah? Di atas. Atas. Di atas. Betul di atas. Sini kan? Ya. Ya. Kalau mau lagi tepat kita bawa dia keluar. Itu dia akan jadi begini. Sentiasa ingat W ni sentiasa ke bawah, sentiasa ke bawah. Sebab dia berat kan? Dia sentiasa vertical ke bawah. This is W. So this is R. This is R. Atau This is FR. FR. Ngam pula dia FR di sini. Sudut 40 darjah. Sini bersudut tegak. Saya ingat pula bah. Kamu kena lukis sendiri ni baru kamu nampak. Lukis sendiri ya? Sudah. Sudah. Saya rasa dorang bikin YouTube ni, belum baru faham. YouTube? Parah wajah. Video Kita lukis bersudut tegak lah sekarang lagi paham. Tidak saya pula tidak paham. Di sini 40. Ini W. Bersalam-salaman. Oke, ini FR. Oke, ini oke sikit lah kan, dia tidak sengit. Oke, nampak kenapa kenapa FR itu adalah sign? Sebab Okay, sebab ini adalah komponen FR. So dia dengan sudut 40 ni adalah setentang ataupun opposite. Ya, bertentangan. So dia adalah sin 40. Alright, sin 40. So 50 ni, this is a value of W. Nilai W tadi. Bagi makan nilai W? Ada kan? Ya, madam. Kan ada. Ada betul 50M lah. kan?
Sebuah kotak dengan berat 50 Newton. Ada. Ada yang mana? 50N. Jadi tekan kalkulator dapat jawapan 32.14. So maksudnya bila guna kaedah yang kedua ini, kamu akan dapat nilai yang lebih jitu. Berbanding dengan kita guna kaedah yang skala tadi. Jadi mana yang kamu lebih suka? Lebih paham? Skala. Skala? Kalau skala mesti ada protektor. Mesti pandai lukis ya. Itu yang saya. Kalau skala mesti ada protektor. Yang ini pun dah susah bah. Ya, anda susah. Ni guna sin konstan dapat sana. Nomor-nomor shock. Kan sin dengan kos je. Ya kami. Mana Setan tak ada. tiba-tiba. Okey, boleh faham yang lain? Boleh faham? Boleh. Nah, tulis sana faham. Oh. Sebelum kita pergi contoh yang terakhir. Yang frame tu. Boleh berat. Pacap. Tidak. Pengsan kali saudara yang lain. Oh, cap. Really, thank you Vanessa. Okey, faham. Pastikan kamu lukis sendiri ya. Kena lukis juga, mesti lukis. Okey, last. Yang ini. Frame. Sayangi makmal kita. So untuk yang ini dia tidak kaedah lain, kena lukis segitiga berskala. Macam yang segitiga si Nana lukis tadi. Oh, boleh juga guna rumus. Okey, dari mana kamu dapat ni? Daripada sini. Kita lukis dulu W yang sentiasa menegak ke bawah. Dan T ini 35 darjah. Pastikan betul-betul 35 darjah kamu punya protektor. Lebih sikit. Agak 30. Okey, saya baik. Okey, dapat segitiga begitu kan? Dapat. Okey. Boleh terus dapat Banyak kira-kira. yang ini kamu gunakan skala. Jadi berapa skala yang sesuai? Mungkin dia bagi 12 Newton. 1 cm. 1 cm. Saya rasa memang pakai guna kaedah skala yang senang. 1 cm 2 Newton kan? Ya. Kalau 12 Newton ini adalah 6 cm. 6 cm. Ya. Lagi senang sebenarnya kamu guna kaedah ini. Tapi dengan syarat mesti ada protektor. Supaya kamu pening kepala memikir sin cos. Okey Jim, bye. Thank you Jim. Okey? Jadi kamu rasa mana yang lagi mudah? Saya rasa paling mudah adalah skala. I given, I will jog left. Tapi skala senang salah madam. Ya. Senang salah? Cik, si Dennis sebenarnya mudah. Dennis memang madam. Jenis tebel. Kalau Dennis dia memang gitu madam. Ya. Ya, dia memang begitu. Ya, dia memang semuanya mudah madam. Diam-diam hobi berisi. Acap tapus tu. Mesti YouTube.
Minta puji mau Itu salah satu Dennis sebab dia berjaya madam. Gak pandai pas saya buat YouTube. Dennis ajarlah. Dennis ajar si Razi. Ada ke si Mirza? Ada tadi ya? Tadi. Ada. Sekarang? Iya kak? Ada. Mana Mirza kah tuh? Entah. Adrian ada Adrian. Macam ada si Ed nih. Adrian macam dia ada. Dia pergi mencari kita kali ya? Tiada lainnya dia juga hujan dia bilang. Oh, kamu tengok dia punya message dengan saya. Sorry madam, hari ini tidak dapat join kelas sebab hujan. Hujan. Hujan Dia gitu bilang pun alasan Dia kena hujan dia. tadi. Iya. dia juga kerak-kerak madam. Ya, madam hujan. Betul Kasius, hujan di Keningau? Mendung juga hujan. Hujan, madam. Hujan. Apa Nana? Hujan. Banjir. Lebatus gerimis, lebatus gerimis. Anjir. Hujan mendung. Kenapa kalau hujan tidak bagus lain? Iya, tapi Mengganggu. dia jauh sedikit. Oh, dari tempat si Ed, tidak bagus lain. Madam Mirza ada join tadi. Tidak tahu ke mana. Mirza, mana kau Mirza? Cari lagi dia. Okey lah, kita tengok sedikit kaedah yang kedua. Hukum sinus. Ini macam match. Cepat-cepatlah sudah nih. Dennis ni pandai bab-bab gini. Apa lagi tu ucap? Okey, T per sin 55 sama dengan 12 per boleh buat ya? Sama dengan 12 per sin 70. Apa sin? Huruf. Tapi saya rasa yang B ni nantilah dulu. Macam saya rasa complicated lah. Biarlah kita belajar yang kamu belajar sampai sini jadi. Oh, okey. Iya, nanti kamu bingung kalau guna yang ini, kan? Ya madam tak. Hah? Macam match. Boleh juga acap. Saya boleh. Kalau saya boleh ni. Boleh. Kali lah. Kita test lah dia. Ini per sin 55. 12. 3 sin sebelah ini sebelah. Hukum sin. Ya ini cos. Sekejap. Ada dua cara. Ya, membingungkan ni. Yang first tu macam senang sikit. Yang sin? Push. Yang apa? Sign tu macam senang sikit. Macam kasi pindah-pindah siya. Bila cap. Iya, sebenarnya T ini dua-dua adalah sama. Iya, si Acap pandai sudah tuh. Paham sudah dia. Acap. Oh, jadi latihan kamu hari ini adalah practice formative 1.3. Okey. Buka surah 23 tu. Semua kan, madam? Apa dia? Semua. Semua lah, bro. Iyalah, semua lah, bro. Apa kau tanya ni? Jadi soalannya.
Boleh rujuk contoh 2 tadi. Contoh 2. Sama kan dengan contoh 2 di muka surat 22 tu? Lebih kurang. Kamu cuma perlu lakarkan aja, lakar dan labelkan. Senangnya berarti. Sekarang pun boleh siap. Anjay disuruh dia kira. Pen. Nah, mana yang lain tuh? Semua sudah ambil teks kah kemarin? Sudah. Saya ambil dia pilih Madam. Bob belum, Bob. Bob belum. Sudah. Sudah Madam. Bob belum, Madam. Bob. Siapa belum? Mirza. Mirza. Lisa. Kenapa kamu udah ambil? Taufik. Abraham. Nama si anu juga si Nakib. Gambar opa. Lagi sekarang buka kamera, saya mau ambil gambar. Mana si Dian? Aduh sakit banget. Ini si Nana juga yang laju. Memang tuh. Mbak buka, jadi ya. Arif Hakimi, Taufik, Nakib, Rahman. Rahman. Airlon. Tahu lah, Nikril buka. Mana kau Nikril? Nikril? Ikwan ada? Safi Izani ada? Kembali saya rusak. Ada so cikgu. Pakai lah baju Bal. Sudah baju. Tadi. Aduh Iqbal. Aduh Bal. Makin malu. Precious, buka kamera. Aisyah. Cakap-cakap miripnya buka. Kamera. iPhone dulu. Apa alasan kau? iPhone dulu. Mahal sudah. iPhone sudah. Lepi. iPhone 12 sudah kan? iPhone belum. Tadi bilang Lepi ada masalah apanya? Kan rusak kan Lepi kau. Ya. Jadi Macam mana kau buat gambar dari 3? Tengok si Acap, minta puji. Saya tahu acap tuh. Rusak. Banyak mau acap. Kalau berbaju. Yeah. saya pun dah tahu juga jangan baca 3. 3 pembukanya sana. Ini satu aja. Oke, so jangan lupa buat latihan ini untuk yang contoh 3 tadi, penyelesaian kaedah B menggunakan hukum sin dan kosinus tu. Saya harap kau boleh baca dulu dan pahamkan. Boleh ya? Boleh Madam. Boleh? Boleh Madam. Oke ya? So sampai sini aja. Boleh. Practice cognitive 1.3. Kerja rumah kamu untuk minggu ini. Bila Santar Madam. Hah? Apa? Bila Santar. Konisus. Kau kan nak Santar. Kau buka dulu Bentar, kamera. awal-awal tu ni. Besok ya sana. Boleh? Cepat juga je. Boleh. Awal juga Madam. Awal juga Madam. Awal. Oke, macam biasa Di depan ke depan. Oke Madam. Ya Madam. Presiden. Ngam. Yang tersediaan Ahad. Awal je. Yang boleh lah. Ahad, Madam, Ahad. Saya cepat hantar, saya bagi award. Yeay. Lepas season. Lipop guys. RP. Sekarang. Oke, sudah. Jangan lupa buat ulang hati. Dan yang ketiga. Mika buka cam. Ayo Mika. Baca belum paling minta puji sana. Ada 3. Aduh Cap. Serius bang. Let's decision. Oke lah. Ada kawan-kawan kamu yang tidak dapat hadir kerja rumah. Oke ya. Oke bye. Bye Madam. Bye. Thank you Madam. Bye.
Kenapa sih Bye, Yazid? madam. Bye, madam. Yazid. Bye, madam. Thank you. Yazid, Yazid antar sudah. Oh. Yazid. Dia chef kami. Yazid sudah antar kerja. Oh Gila, ya. Astaga. Jit, beli kau sama aku, Jit. Gila Pak Yazid. Oke lah, lihat. Bye. Kalau gitu siapa nanti ya, madam? Tes. Bye, madam. Woi Bal. Kau Tidak Bal. sabar, madam. Oh. Guys, masih recording, guys. Guys, masih recording. Banyak. Jangan Nick banyak. maju. Nanti masuk YouTube nih kita. Saya langsung edit. Santuy. Bal mana? Jangan anu bagi Bal, ijazah. ceramah Bal. Denis. Gila, Yazid dah siap lagi. Ah, kau push dah. Jit, bos kau isi Jit. Mana bro Yazid? Masa Yazid dah. Ada nggak Yazid? Tidak sah. Ah, ML custom. Kalau Email itu. enggak? Boleh download ya. Mana Ais tuh, woi? Tes. Woi Ais. Yo. Iya, Yazid. Mana Yazid? Ada sini ya? Cap. Baca terang balik Cap. Aku dapat tangkap ya bos kau terang balik. Aku pula. Itu bilang tadi. Benar Badip tak push nih. Asal Foto apa tuh? Itu Ada. Itu Malar ba. Wei, kamu tuh jawaban aku betul nggak? Betul nggak nih? Sabar. Gila, semua jadi. Betul. Ambil. Semana nih? Bye. Berdoa tuh betul lah. Mana lu? Bye. Apa nih? Untuk gila aku nak pro. Acap. Aku bilang. Atap dah prank tadi. Aku. Pilihan phone ada sama kan? Nomor 2 apa? Apa? Hah? Phone ada sama. Phone. iPhone. Ada sudah. Jadi Sim gaming kalau. ngumpulnya. Oh sorry. Recording pula. Iman. Andiran. Behave, recording ini. Mana awal udah balik kemarin? Apa? Kau lah. Awal udah balik kemarin. Main bawa lah anjing. Ayo. Apa be? Wai, mana wai? Apa dia? Abdi woi. Iya, Oh, ada tadi. Apa udah? Wih, ada putri kira. Dia tidak lain ya. Putri tidak lain tuh. Oh, Oh, Putri, mau join nggak Putri? Boleh, Pak Putri. Tidur dia. Alhamdulillah. Baik kau ibalah belum tahu ibalah kau. Satu orang gue sini nanti. Udah tidur, Jo. Arul mana Arul? Pepe, mantap Pak. Arul tidur nih kan? Apa Lip? Mantap Pak. Mantap Jo. Selamat Pe, jangan gitu Pe. Alip merinding Pak yo. Etong. Kamu bodoh. Ya aku tolong gua angkat barang dah, Pe. Astaga, Pe. Pak. Ini lah. Sebabnya Putri Nah, ada mau email lah, enggak? Ada Putri. Lakukan.
Piala Santer tuh kerja. Besok. Kerja apa? Minggu depan. Bukan Ahad kah? Minggu depan ya, belum kelas. Minggu depan nggak kelas. Ya. Mana? Siap game nggak? Easy ya. BEM tinggal buat audio lagi, audio rekaman. Wih. Yang gila. Apa gila? Mau buat game tuh. Susah gila mau cari perkataan yang berbeza makna dan fungsi itu. Aku main antam-antam ya. Gila terus speaker aman tuh. Apa? JBL lah man, JBL kah? Apa? JBL kah? JBL. Apa tuh kita? Saya Putri. Ini Mbak Putri. Kita ada member baru. Apps apa tuh Jo? Google Translate tuh. Salah Pe, Putri Pe. Putri Pe. Mau batu api dah kan Pe. Kasih jom kita live ke single Zaro sama Putri. Mbak. Biar masuk YouTube sekarang. Dating. Oh iya, mau buat recording mau pulang kan. Dating di Google Meet. Tapi Alip aja kemarin. Alip. Apa? Apa kok? Gitu kayak. Sudah. Mantap lah, mantap. Tapi oke Alip. Tong. Wih, siap tuh Jo. PUBG wai, siapa lah? Siapa? Mana PUBG wai? PUBG wai. Bang. Woi. PUBG wai. Buka semua ni. Asyik. Aman. Dengar. Apa? Woi, Yoshi. Wih, siapa buka Yoshi itu gila? Yoshi man. Woi, kau pikir aku namain Yoshi ya? Wih, Glenn. Kalau aku share ini apa nih? Aku tidak Glenn ya. Aku pun tidak Glenn. Hai, mana nih? Mana Glenn lama kita man? Bagi Betul. Glenn. Siapa itu Lide? Dia. Sekarang. Mainan Alip lagi. Jolly Delary. Siapa nih, Bro? Yoshi. Siapa Lide? Ini kamu nampak ke apa aku share? Nampak. Lah, jangan lah ke aku. Orang berapa sih? Woi, sayang best. Streaming. DJ streaming. Yos. Mantap. Banyak lebih. Anjir. Banyak tuh Rip. Hello, Pio best. Aku baru up nih Jo. Lama nggak main gila. Oke, baik. Level 12 bos. Iya. Apa PUBG woi? Ya, Bos. Aku kolek duit ya. Aman. Ya. Wah, live so Putri. Aduh, Putri live lagi tak ulung ini nih. Kapitan tuh, Kapitan PUBG. Bawah. Ribet dulu. Rapi dulu kita. Bawah kuen lah. PP, PUBG.
Hujan lebat ya. Balakin. Men. Ya, tunggu Jap. Saya Imbet. Bye. Live lo, oi. Oke,